Assalamualaikum. Kita teruskan pelajaran kita untuk chapter 4, Corporate Culture, Governance and Ethical Leadership. Okay. Corporate, bahasa Melayu dia adalah organisasi. Corporation is the sum of all the agreements which lead to its creation. Corporation are also defined as a device for obtaining individual profit without individual responsibility. Dia dalam bahasa lain, corporation ni adalah satu perbadanan ataupun satu organisasi yang mana dia menggabungkan keseluruhan tenaga manusia yang bekerja di dalam tu. Yang mana setiap daripada mereka ni kita saling kait, saling perlu memerlukan. Itu dalam organisasi yang besar. Dalam sesuatu organisasi, dia ada corporate culture, budaya corporate. Budaya corporate ni dia pelbagai. Okey. Maksud budaya corporate ni adalah refer to the belief and behavior that determine how a company's employees and management interact and handle outside business transaction. Dia macam satu kepercayaan yang mana semua daripada pekerja-pekerja tu boleh ikut, boleh bertindak sama. Okey, contoh dekat USAS, setiap hari Rabu saja kita ada leg sweat. Tu yang saya akan pakai baju t-shirt dan sebagainya. Hari Rabu je sport attire. Itu corporate culture. Tak payah diingatkan berkali-kali. Staff dah tahu dah, Rabu je pakai sport attire. Rabu je leg sweat. Tak payahlah ingatkan, esok leg sweat ya, esok leg sweat ya. Tu maksud dia, belief. Kita dah ada satu kepercayaan, kita dah tahu dah apa tindakan kita setiap hari Rabu. Itu dinamakan belief and behavior. Share pattern of belief, expectation and meanings that influence and guide thinking and behavior. So ini pun salah satu budaya corporate. Okay, ni antara company's culture will be reflected in its dress code. Dress code maksudnya kalau awak pakai baju tu orang dah tahu dah awak ni kerja kat mana. Contoh, awak pakai baju kuning hitam. Oh, ni pekerja Maybank ni. Contoh. Ni ada saya bagi contoh. Yang dress code yang sebelah kiri tu, itu adalah pekerja bank rakyat. Sebelum ni pekerja bank rakyat dia ada pakai baju yang ada bunga-bunga, corak-corak batik sikit kan. Tapi sekarang ni dress code dia begitu. Yang sebelah kanan pula ini dress code cikgu. Jadi hari Khamis saja semua kaki tangan kerajaan akan pakai baju batik. Itu dress code. Itu culture lah. Maksudnya tak payah disuruh, diorang semua ikut. Business hour. Okey, business hour biasanya diorang menggunakan office hour. Office hour biasanya pukul 8 pagi masuk kerja, pukul 5 petang balik. Tapi ada setengah tempat dia menggunakan flexible hours. Contoh macam kita kat USAS, untuk pentadbiran, staf pentadbiran, diorang kena datang pukul 8, balik pukul 5. Tapi untuk pensyarah, dia flexible hours asalkan seminggu genap 40 jam. Katakanlah satu hari tu awak ada kelas sampai pukul 8 malam, sampai pukul 10 malam, pagi tak ada kelas. So tak payahlah datang pagi, datanglah tengah hari sampai malam. Dan untuk satu minggu tu kena cukupkan 40 jam. Maksudnya tak payahlah hari-hari balik pukul 5. Mungkin ada setengah tu awak boleh balik tengah hari, dah boleh balik dah. Itu maksud dia. Itu dinamakan company culture. Office setup pula, dia punya dari segi design dia macam mana kena. Saya ada bagi contoh. Ini office setup Google. Kan kita selalu nak search apa-apa, kita pergi kat Google kan. Cuba tengok office dia macam mana. Dia bermain dengan warna-warna. Ini kalau tengok dekat kelas kita kan, semua warna putih.
Kita nak belajar apa macam apalah putih. Cuba tengok Google dia buat macam mana. Dia bermain dengan colour. Ada merah, hijau, hitam, biru. Jadi secara tak langsung kita nak bekerja pun kita rasa macam fresh je minda kita. Lepas tu tengok office dia. Boleh baring, boleh duduk macam duduk dekat kafe. Kalau awak Google lagi kan, dia ada macam office yang ada buaian. So kita nak bekerja pun rasa macam happy je. Tapi cuba tengok pejabat guru, pejabat pensyarah kan, dia macam setup dia setup yang sama. Jadi dia punya mungkinlah productivity dia mungkinlah tak setinggi Google, tapi dia itu adalah satu orang panggil corporate culture. Okay. Selain tu kita ada apa? Kita ada employee benefit. Ada setengah company dia bagi allowance kereta. Pakailah kereta company. Dia bagi rumah. Pakailah. Ni apa ni? Okey, pakailah rumah tu. Dia bagi rumah free. Ada setengah company dia bagi insurans. Ada setengah company dia bagi allowance laptop. Ada setengah company dia bagi handphone. Itu employee benefit. Turnover pula ada setengah turnover maksudnya apa? Staff tu masuk, tak sampai sebulan dia berhenti. Ambil staff baru. Masuk tak sampai 3 bulan berhenti. Itu dinamakan turnover. Lagi tinggi turnover sesuatu company, lagi tak baguslah company tu. Sebab orang akan fikir company ni mesti teruk. Kalau tidak, kenapa staff tak kekal? So, itu pun salah satu budaya juga. Hiring decision, keputusan untuk mengambil pekerja pun berpandukan pada culture sesuatu company. Ada setengah company dia lebih prefer pekerja lelaki. Ada setengah company dia prefer pekerja, katakanlah contoh kita ada office dekat utara. Dia prefer orang yang duduk utara je. Duduk selatan, barat semua dia tak nak. Sebab dia kata nanti bagi alasan nak balik kampung. Contoh. Okey, kemudian treatment of client. Yang ni tengok, awak dah, katakanlah kita dah jual sesuatu produk, saya dah jual pen. Adakah berhenti setakat tu je? Ataupun awak, contoh, klien saya beli pen. Lepas tu, saya akan follow up dengan dia. Saya akan sentiasa hantar mesej. Kita ada diskaun lagi untuk pembelian kali ketiga pen, contoh. So itu treatment of client. Salah satu contoh yang bagus adalah company BMW. Mana-mana klien yang membeli kereta, yang membeli kereta daripada BMW, diorang akan dapatkan detail klien tu, dan setiap hari jadi klien tu, ni yang kita sebelum ni lah. Setiap kali hari jadi klien tu, diorang akan hantar bunga, diorang akan hantar hadiah. Nampak tak? Jadi macam klien tu pun macam happy lah sebab dia beli produk yang sebab kita rasa macam dihargai. So lepas ni kalau dia nak beli sesuatu, dia akan dia bagi tahu kat kawan-kawan dia semua untuk beli produk yang sama. Nampak tak? So itu dinamakan treatment of client. Client satisfaction and other aspect of operation lah. Okay. Tadi culture norm in action. Norm ni norma. Okay. Norm are the agreed upon expectation and rules by which a culture guides the behavior of its members in any given situation. Of course, norm vary widely across culture group. Okay. Dia berbeza-beza. Dia kata tadi culture group. Ni dari segi budaya kita pun berbeza juga. Contoh, kalau orang orang India, dia kalau dia tak suka seseorang, dia akan cakap direct. Depan-depan dia cakap, "I tak suka cara you kerja." Tapi kalau budaya orang Melayu, dia akan puji-puji dulu, dia konai ikut sana, konai ikut sini, baru dia tegur. Itu maksud dia lah. Kita punya budaya pun berbeza. Cara orang Cina bekerja berbeza dengan cara orang India. Begitu juga berbeza dengan cara orang Melayu tu. Itu dah
Orang kata culture. So, siapa yang bekerja dengan orang Cina, dia tahu macam mana cara kerja orang Cina. Macam mana, macam mana diorang ni pantas cari duit dan sebagainya lah. Itu di bawah norm. Ni contoh antara companies with fantastic culture. Zappos. Zappos ni adalah satu company menjual kasut, pengeluar kasut. So, apa dia buat? New employees are offered $2,000 to quit after the first week of training if they decide the job is not for them. Ni culture dia. Dah masuk kerja, dalam tempoh seminggu lepas training, kalau rasa tak suka, tak apalah, dia bagilah duit pampasan. Itu budaya. Twitter pula, dia bagi makan free, yoga class, unlimited vacation. Tu sebab sekarang Twitter, tengoklah, Twitter antara yang kedua tertinggi selepas IG ke selepas TikTok. Google pula, macam tadi saya tunjuk tadi, Google dia dapat free meal, employee trip, and parties, financial bonuses, open presentation by higher level executive, ada gym, ada dog friendly environment. Dan Google ni ada dekat Malaysia, dekat KL. So, siapa yang berminat kerja dengan Google, bolehlah pergi apply. Okay, characteristic of corporation unlimited life. Corporation ni dia ada pemegang saham. Katakanlah pemegang saham tu meninggal, company still ada. Dan pemegang saham tu yang meninggal tu mungkin boleh jual share. Waris dia mungkin boleh jual share pada pemegang saham yang sedia ada. So, maksudnya meninggal ke, gila ke dan sebagainya, company still maintain. Limited liability. Okay. Limited liability terhad terhadap modal yang dilaburkan sahaja. Okay. Katakanlah saya laburkan 1 juta, bermaksud kuasa saya dalam company, dalam organisasi itu terhad dalam limit modal saya saja. Katakan seorang lagi dia laburkan 30 juta. Jadi dia lagi berkuasa daripada saya lah, sebab saya 1 juta. Okay, itu angan-angan je lah. Separate legal entity, maksudnya dia sebagai ownership, dia tak boleh campur tangan dalam urusan pejabat-pejabat ni, tak boleh. Dia kena badan berkecuali, separate legal entity. Jangan campur tangan, dia tak boleh bagi arahan dan sebagainya. Dia tahu, sebagai shareholder yang saya tahu, saya bagi duit 1 juta, tahun depan saya nak duit saya beranak-beranak jadi banyak. Jadi apa yang berlaku pada company tu, ke mana duit 1 juta awak nak laburkan, terpulang pada dia, saya tak boleh campur tangan. Relative ease of transferring ownership right. Ini tadilah saya katakanlah macam saya 1 juta, saya punya kuasa tak sebanyak yang 30 juta tadi. Jadi katakan saya nak tarik diri, saya jual je lah saham 1 juta saya pada diorang. Senang. Relief ease of transferring ownership right. Senang untuk transfer kuasa, pindahkan kuasa. Professional management, of course, sebab biasanya pemegang saham ni terdiri daripada orang-orang corporate. Ease of capital acquisition, senang nak dapatkan modal sebab bila corporation tu well established, so easier for them to get investment from the investor outsider. Okay. Purpose of corporation, tujuan utama organisasi corporation tu is to conduct lawful, ethical, profitable and sustainable business in order to create value over the long term, which require considering of the stakeholder that are critical to its success. Tujuan utama dia adalah untuk menguruskan organisasi itu dengan cara mengikut undang-undang, dengan cara beretika, dan of course untuk mendatangkan keuntungan dan juga untuk menstabilkan perniagaan yang sedia ada. Okay, corporation as a person.
Kalau tengok kat sini, enter a contract, buy and sell asset, sue and be sued, commit tort. Sebagai sebuah company, dia berhak untuk membuat sebarang kontrak. Katakanlah USAS nak beli perabot, nak beli kerusi-kerusi student. Jadi sebelum beli kerusi, kita kena ada agreement. Sebelum nak beli mesin photostat yang banyak tu, untuk setiap department kita kena ada sign agreement. Jadi sebagai sebuah organisasi, USAS diberi mandat ataupun diberi kebenaran untuk membuat sesuatu kontrak. Buy and sell asset pun boleh. Sue and be sued boleh menyaman dan disaman. Commit tort ni dia lebih pada tuntutan undang-undang, especially tuntutan dari segi kewangan. Ni lebih pada undang-undang lah. Okey, yang tadi a person. Sekarang work person, orang yang bekerja. Corporation are moral persons to the extent that they have right and duties. Okay? Sebagai orang yang bekerja dalam organisasi, kita ada hak dan juga ada tanggungjawab tersendiri. But their moral personality is severely limited. Okay, personality moral pun ada masanya dia terhad. They lack the emotional makeup that allow natural person to show virtue and vices. Ada setengah tu dari segi emotion. Dia nak meluahkan perasaan atau dia nak memberi pandangan, tapi kadang-kadang terhad sebabkan kuasa yang ada. That fact, taken with the respective function of management, places significant limited on what constitute ethical behavior by management. A common misunderstanding of those limitations can lead ethical managers to behave unethically and can lead the public to have improper expectation of cooperation. Ada misunderstanding. Kita ada limitation. Katakanlah ada setengah perkara kita PNC. Okay, kita tak boleh dedahkan pada public. Contoh macam pensyarah, kita ada contoh lesson plan ataupun table 4. Kita tak boleh bagi tahu pada orang luar. Tapi mungkin dia tak faham, itu adalah hak universiti. Bila pensyarah tu tak faham, tiba-tiba dia pass ke pihak luar, jadi manager di tempat dia bekerja tu, dia terpaksa melakukan sesuatu tindakan di luar etika dia lah. Bila tindakan mungkin terus buang pekerja tu hanya kerana dia share, dia berkongsi table 4 ataupun lesson plan pada orang luar, mengakibatkan dia diberhentikan 24 jam. Kalau ikutkan dari segi etika tak boleh. Jadi bila manager terpaksa buat keputusan drastik yang sebegitu, jadi pandangan masyarakat luar terhadap organisasi tu dah jadi buruk. Itu contohlah. Okey. Apa lagi? Cooperation, expectation of society and marketplace. Today, society demands social responsiveness of businesses in the marketplace. A business's failure to act socially or ethically responsible, in some cases, could form the foundation of its own peril. Okay, expectation society, masyarakat setempat mengharapkan sesebuah organisasi dia bertindak mengikut etika yang sepatutnya. Dan sekiranya dia gagal, maksudnya pandangan ataupun image sesebuah company itu pun akan jatuh. Contoh, katakanlah company itu menjual produk kecantikan dan dia mengeluarkan sesuatu produk yang mana pakai produk krim tu dalam tempoh 2 minggu dia akan putih. Maka ramailah orang yang membelinya. Memang putih, tapi dia akan efek pada buah pinggang. Itu contoh. Maksudnya tak beretika lah. Kan? Jadi expectation of society itu dia akan, bila dah berlaku banyak kes,
sakit dan sebagainya. So pandangan kita pada company tersebut disebabkan dia menggunakan bahan merkuri yang tinggi, so dia punya image dia akan jatuh lah, macam tu. Okay, so itu dia, rasanya dah habis. Okay, itu sahaja untuk chapter 4. So apa yang awak belajar lebih kepada corporate culture. Okay, so itu sahajalah. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya saya. Okay, Assalamualaikum.